So kita nak selesaikan ketaksamaan linear serentak yang kita diberi dua ketaksamaan linear, kita nak satukan dia. Okey. Apa maksud X kurang daripada 3? Kalau kita tengok pada garis nombor, 3 dekat sini kan? 7 dekat sini. Kalau ini adalah satu garis nombor. So 3 dengan 7. X kurang daripada 3 maksudnya kurang titik kosong menghala ke kurang lah. X kurang daripada 7 pun. So kita boleh tengok dekat kawasan mana dia mula bertindih. Maknanya dekat kawasan sini dia dah sama. Dia dah sama-sama kat situ kan. Dekat sini cuma betul untuk persamaan yang ini sahaja. Ketaksamaan yang ni je. Dekat sini, dekat kawasan sini ni, yang ini tak boleh pakai. Sebab dia tak masuk dalam dia punya range, dalam julat dia. Jadi julat dia yang dua-dua ikut adalah dekat kawasan sini. Kawasan sini adalah X kurang daripada 3. So penyelesaian dia adalah X kurang daripada 3. Itu maksud kita nak menyelesaikan ketaksamaan linear serentak, kita ada dua ketaksamaan linear, kita nak gabungkan dia. Kita nak pilih satu penyelesaian yang kena untuk dua-dua, yang boleh digunakan untuk dua-dua. Faham ke? Okey, kalau saya bagi katakan X lebih besar daripada negatif 2 dan X lebih besar atau sama dengan 0. Boleh bagi tak apa dia penyelesaian ketaksamaan linear serentak dia? Cikgu, saya rasa discuss cikgu. Dapat. Kita discuss ya. So tengok awak punya lukisan garis nombor tu sama tak macam yang saya punya garis nombor? So kita mesti ada satu garis nombor. So kita ada nombor 2, negatif 2 dan kita ada 0. So letaklah. Kita kena letak negatif 2 sebelah kiri. Jangan pula awak pergi letak negatif 2 sebelah kanan. 0 sebelah kanan. Okey? Itu yang pertama. So gunakan yang ini, daripada sini kita nampak lebih besar daripada. Lebih besar tanpa ekstra garisan, maknanya dia ada bentuk bulat sahaja. Lebih besar mesti pergi ke kanan. Buat sampai hujung anak panah ni. Dan yang ini, dia ada lebih besar dan atau sama. Maka kita kena buat bulat dan color dia. Dia lebih besar juga, maknanya ke kanan juga. Jadi dekat mana yang kawasan yang kira kena dekat masing-masing. Awak imagine dia mesti akan ada 3 kawasan. Ini kawasan pertama, maknanya di bahagian sekali tepi negatif 2 ni. Ini bahagian kedua, yang ini bahagian ketiga. So dekat mana ada dua-dua line? Dekat bahagian ketiga. Jadi bahagian ketiga ni kita ada 0. Jadi bahagian ketiga ni lebih besar daripada 0. Dan kita gunakan apa? Kita ada titik hitam dekat sini. Jadi kita akan gunakan tanda yang sama sebab dia ada titik hitam. Maka kita boleh kata X lebih besar atau sama dengan 0. Okey, yang ini tadi saya ambil kurang daripada saja sebab dekat sini ada satu saja tanda 0 tu. Okey? Kita cuba buat lagi satu. Clear ke? Kita nak tengok kat mana dua-dua tu duduk. Ya. Yeah. Okey, so sekarang ni saya bagi X lebih besar atau sama dengan negatif 1, X kurang atau sama dengan 3.
Mana Wafika dengan Santia? Sesat dah terus. Okey. Kita tengok kita ada nombor negatif 1 dengan dengan 3. Saya kata kita susun atas garis nombor. Saya nak awak faham konsep dulu sebelum saya tunjuk shortcut. Okey? Negatif 1 dengan 3. Siapa besar, siapa kecil? Siapa besar, siapa kecil? Negatif 1 dengan 3. Hello? Teacher, Siapa besar, siapa kecil? Negatif 1 dengan negatif 3 dengan 3 ni. negatif 1 lagi besar. Negatif 1 besar, 3 dah. 3 lah besar, nombor negatif kecil. Kalau nombor negatif kecil, duduk sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri. Kiri. So, tulis sebelah kiri. Tak kisah duduk kat mana-mana sebab ini lakaran saja. Dalam exam pun awak boleh buat lakaran macam ini kalau awak rasa macam tak nampak. So, negatif 1 duduk sebelah kiri. 3 akan duduk di sebelah kanan. Okey, so sekarang ni lebih besar atau sama. Jadi kalau lebih besar ni negatif 1. So saya nak buat atas negatif 1 titiknya. Maknanya saya nak bermula dekat sini ni. Saya buat titik, saya buat bulat kosong ke bulat yang saya color kat dalam? Saya perlu color kat dalam ke tak perlu? Tak perlu. Fazal, lupa dah ni. Ada Color. 2 garisan, kita kena color. Ada garisan, tak payah color. Kalau 1 garisan macam ini nampak, dia tak payah color kat dalam. Kalau 2 garisan macam ini, kita kena color kat dalam. So dia kata lebih besar, menghala ke kanan ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Buatlah ke kanan macam tu. Yang ini atas 3. Jadi saya buat kat atas 3. Perlu color ke tak perlu color? Perlu. Perlu. Lepas tu dia kata kurang. Kalau kurang maknanya menghala ke Kiri. kiri. So sekarang kita ada 3 bahagian. Ingat kita ada 3 bahagian. Kalau saya bahagikan kat situ. Kita ada bahagian 1, 2. bahagian 2, bahagian 3. Dekat bahagian mana yang dia dua-dua line dia ada? Bahagian 3. 2 line. Bahagian 2. Bahagian 2 lah. Bahagian ini yang tempat inilah X tu duduk. Berbeza dengan 2 yang ini tadi. X ni duduk, yang 2 line tu duduk di bahagian sini saja. 2 line duduk di bahagian tepi. Yang ini 2 line duduk di bahagian tengah-tengah. So macam mana kita nak susun? Kita akan gunakan nombor yang inilah. Kecil kan? Besar. Jadi kecil akan duduk di sebelah kiri, besar akan duduk di sebelah kanan. Ikut garis nombor kat sini je. Apa simbol yang kita akan gunakan? Sentiasa gunakan kurang. Tak ada guna yang besar ya. Kalau dia duduk kat tengah-tengah bahagian 2 ni, kita akan guna kurang. Sebab dia ada 2 line. 2 line jugalah. Tapi ini pun akan jadi kurang. Okay, ini jawapan yang kita cari untuk yang ini. Dia lain sikit lah, tak sama macam ni. Okay, faham tak konsep dia sekarang? Kita nak cari kat mana dia bertindan, kat mana, ruang mana. Dia akan sentiasa ada 2 bahagian saja. 3 bahagian saja. So kita nak cari yang line 2. Maknanya kalau dia duduk di bahagian nombor 1 ni, maknanya dia akan jadi kurang daripada yang kat sini. Kalau dia duduk di bahagian 3, dia akan pilih nombor kat sini ni. Dia akan lebih daripada kosong. Dia akan bergantung kepada apa yang ada dekat sini. Macam kat sini, dua-dua adalah berkala. Jadi sebab tu kita buat double line.
Basically kita ambil daripada sini je sebenarnya. Cuma yang ini dia terbalik lah. Kenapa dia terbalik? Sebab kedudukan. Kalau kita tengok pada sini pun, -1 duduk di sebelah kiri, X duduk sebelah kanan. Kalau ikut yang ini, X duduk sebelah kiri, -1 duduk sebelah kanan. Jadi kita terbalikkan dia, sebab tu ini pun akan jadi terbalik. Okey, kita cuba buat lagi satu. Okey? Boleh? Buat lagi satu? Boleh. Okey. So saya bagi ketaksamaan linear serentak yang ni juga ya. Sebelum kita pergi kepada soalan sebenar, ini konsep asas yang awak nak kena faham dulu ya. Tak faham yang ini nanti kadang awak susah nak dapatkan dia. Ada shortcut dia tapi saya tak nak explain lagi. Saya nak awak faham konsep dia ni. X lebih besar daripada 2. X lebih besar daripada 5. Okey, cuba buat yang tu. Apakah jawapan bagi ketaksamaan linear serentak ni? Okey, saya bincangkan yang ini ya. Okey, Fazal. Kita buat garis nombor. 2 sebelah kiri, 5 sebelah kanan. So lebih besar daripada 2, maknanya bulat kosong aja ke sebelah kanan. 5 pun lebih besar, kosong aja ke sebelah kanan. Lukisan ni dapat Fazal? Fazal? Oh Fazal, saya dapat. Lukisan yang macam saya buat ni dapat? Dapat. Okey, maknanya kita nak bahagian yang ketiga ni kan? Bahagian 3 ni adalah lebih besar daripada 5. Jadi kita terus boleh ambil jawapan kita adalah X lebih besar daripada 5. Terus macam tu je. Sebab kita tahu ni kawasan yang terlibat. Okay? So yang ini 3, 11. Okey, tak apa Santia, saya record yang ini ni, nanti hopefully saya siapkan juga edit, saya sharekan malam ni juga latihan ni. Okey. So 3 lebih besar, X lebih besar daripada 3. Jadi sebab dia tak ada double line, kosong je. Besar ke sini. X lebih kecil atau sama dengan 11. Jadi dia ada double line, jadi kita kena buat ada titik macam tu. Then kurang dia ke kiri. Jadi kawasan yang bertindan adalah di sini. Jadi X duduk di antara 3 dengan 11. Jadi 3, 11 tu X duduk tengah-tengah. Jadi tengok dekat sini, sini bulatnya kosong. Jadi kita akan guna tanda yang single line jugalah. Tapi yang ini dia ada double line. Titik kita hitam. Kena buat double line. Apa maksud ni? Kalau kita dapat X, maknanya bila kita kira-kira, kita dapat nilai yang ini. Katakan kalau kita buat pengiraan, kita dapat nilainya 5. Maknanya kita dapat X nilainya 5. Maknanya X itu memuaskan ketaksamaan ni. Sebab 5 berada dalam julat yang ini. Sebab 5 duduk kat sini. Dia memuaskan ketaksamaan. Kedua-dua ketaksamaan ni. Okay? Okay, tak apa. Sekarang saya up sikit dia punya soalannya. Kita pergi ke ketaksamaan linear yang pertama. So macam mana kalau diberi dua ketaksamaan tapi dia tak akan bagi direct. Maknanya kita kena selesaikan dulu ketaksamaan tu. So saya ada 8 lebih kecil daripada 3x tolak 1 lebih kecil daripada 32. So dia ada
ada operasi dalam ketaksamaan yang diberi. Jadi kita kena pecahkan ketaksamaan ini menjadi dua. Basically kalau dia ada tiga bahagian ini, saya lupa nak cerita macam mana shortcut tadi. Kejap, saya cerita shortcut dia ya. Okay, lupa nak cerita shortcut. Kita sebenarnya boleh teka terus, tak buat gambar rajah ni pun kita terus boleh tahu sebenarnya jawapan kita nanti mungkin akan keluar apa dia. Contohnya yang ini kita ada dua ni, satu lebih besar, satu lebih kecil. Bila dia berlawanan, maknanya yang bertindan tu mesti bahagian tengah. So kita akan dapat something macam ni. Kita terus boleh ambil nombor paling kecil sebelah kiri, nombor paling kanan, nombor paling besar sebelah kanan. Lepas tu kita terbalikkan, semua mesti jadi kurang aja. Menyelesaikan ketaksamaan ni paling simple sebenarnya. Tukarkan dia. Kalau dia ada double line, letak double line. Kalau dia ada satu line je, satu line. So kita semua buat dia kurang. Tapi kalau kita tengok ada dua ketaksamaan ini, dua-dua ni lebih besar. Maknanya kita akan pilih nombor yang paling besar, itulah jawapan dia. Yang kita akan ambil 5. X lebih besar daripada 5. Sebab dua-dua tanda menghala ke besar. Jadi kita akan ambil yang besar. Kalau dua-dua menghala ke kecil, maknanya kita ada X. Tadi yang pertama tadi apa? X lebih kecil daripada berapa ya tadi? Saya pernah lupa. X lebih kecil daripada 3. Satu lagi kita ada X lebih kecil daripada 7 kan? So lebih kecil menghala ke kiri. Jadi dia duduk di kawasan yang pertama. Kita akan ambil jawapan yang kecil. Nombor kecil. Sebab dia kata kecil. Ambil jawapan yang kecil. Nombor besar, ambil jawapan yang besar. Kalau dia ada dua-dua tanda, maknanya kita akan ambil dua-dua nombor daripada sini. Kita susun siapa kecil sebelah kiri, siapa besar sebelah kanan. X duduk tengah-tengah, kita akan gunakan simbol kurang daripada. Itu je sebenarnya shortcut dia. Tak ada kira-kira pun sebenarnya. Tapi konsepnya kenapa dia jadi macam gitu, yang inilah yang dapatkan kat mana dia bertindan. Okey. Okey, kita patah balik kepada soalan yang saya nak bagi. 8 kurang daripada 3x tolak 1 kurang daripada 32. Kita ada satu ketaksamaan, tapi ketaksamaan ini macam satu julat lah, nilai paling kecil, nilai paling besar, tiba-tiba ada operasi. Kita tak nak, kita nak direct aja. Jadi apa kita nak buat? Kita nak kena pecahkan ini kepada dua ketaksamaan mudah. Kita akan ambil bahagian kiri dan kita akan ambil yang bahagian kanan. Bahagian kiri kalau kita pecahkan kita akan ada 8 kurang daripada 3x tolak 1. Yang kanan kita akan ada 3x tolak 1 kurang daripada 32. Yang ni kita selesaikan macam biasalah. Okey? Bila kita selesaikan macam biasa, negatif 1 datang sini, maknanya 8 tambah 1 kurang daripada 3x. So 9 kurang daripada 3 pun kita akan pindah ke sana, maknanya per dengan 3x. Jadi kita akan ada 3 kurang daripada x. Tapi tak bolehlah 3, kita tak nak tulis terbalik macam ni. Kita nak x duduk sebelah sini, 3 sebelah sini. Jadi x, bila untuk yang ini bila kita terbalikkan, yang ini pun akan ikut terbalik. Jadi kita dah bincang minggu lepas kan, kenapa dia ikut terbalik. Sama juga yang ni, kita pindah-pindahkan dia macam biasa. 3x 32 tambah 1. Lepas tu x kurang atau sama dengan 33. 3 datang sini jadi 3. Jadi x kecil sama dengan 11. So sekarang kita ada tadi macam yang kita buat, kita ada dua ketaksamaan mudah.
Jadi yang ini yang kita buat garis nombor tadi. So kita boleh nampak ikut yang saya kata tadi, kita boleh nampak apa? Dua ketaksamaan. Satu besar, satu kecil. Jadi kita akan ambil dua-dua nombor. 3, 11, X duduk tengah-tengah. Yang ini kurang, kita akan ambil yang asal ni. Nampak? Yang ini kita akan tetap ambil yang dua line. Faham Sebab kita nampak dua tanda yang berbeza. Jadi ini jawapan akhir kita. Okey. Boleh ya? Saya boleh bagi satu latihan, cuba buat sendiri ya. Okey, yang ini saya tak bagi dalam bentuk yang satu macam gini. Saya bagi asing terus. Okey, saya bagi start daripada yang ini. Saya bagi dua ketaksamaan yang berbeza. X tolak 2 besar negatif 3. Satu lagi 3X tambah 1 kurang daripada 16. Selesaikan yang ini, dapatkan dia punya X tu berapa. Yang ini X berapa. Dan kita akan dapatkan kita punya jawapan akhir macam ni. Okay, cuba kira dulu. Okay. Kita selesaikan one by one. Selesaikan yang ini, kita tinggal pindah yang ini saja kan. Jadi X negatif 3, negatif 2 pindah datang sini jadi 2 tambah 2, bukan tolak 2. Negatif 3 tambah 2 berapa? Negatif 1, bukan negatif 5 ya. Yang ini, kita pindahkan 1 ni dulu. 3X kurang daripada 16 tolak 1. Lepas tu X 16 tolak 1 tu kurang 15. Jadi 3 ni per 3. Kita akan ada X kurang daripada 5. Jadi apa kita buat? Kita boleh nampak dua tanda yang berlainan arah. Jadi apa kita buat? Negatif 1 duduk sebelah sini, 5 sebelah sini. X duduk tengah-tengah. So yang ini kita terbalikkan saja. Yang ini kita salin saja. Habis cerita. Okay. So rasanya Wafika tersilap kat sini ni. Bagi negatif 5 pula. Okay, simple je kan? Okay. Ketaksamaan linear serentak ni macam ni je kita nak selesaikan. So kalau kita diberi macam ni, kita kena pecahkan dulu jadi 2. Kalau dah ada 2 tak payah pecahkan lah. Okay, kita buat lagi satu. So kita selesaikan yang ni dulu. Pindahkan 3 ke sini, kita akan dapat negatif 4X lebih besar atau sama dengan negatif 5 tolak 3. Jadi dekat sini X negatif 4 saya tulis dulu ya. Negatif 8. Ingat negatif 4 pindah sebab dia adalah nombor negatif yang pindah operasinya darab dan bahagi. Jadi yang ini kena terbalikkan. Terbalikkan jadi negatif 8 per negatif 4. Ingat semua ya kenapa kita kena terbalikkan? Sebab nombornya yang pindah ni nombor negatif menggunakan operasi darab bertukar jadi bahagi. Jadi kena terbalikkan. X dapat 2. Yang ini 3X lebih besar negatif 10 tambah 1. So kita ada 3X lebih besar daripada negatif 9. X, 3 pindah tak perlu tu balikkan sebab 3 adalah nombor positif. Jadi negatif 9 per 3. X lebih besar daripada negatif 3. So antara dua ni kita nampak simbolnya
bertentangan arah. Jadi kita ambil nombor negatif kecil, nombor positif besar. X duduk kat tengah-tengah, kita akan ambil, sebab nampak ni nombor negatif, kita akan ambil yang ini ya. Yang ini dua punya, jadi kita akan ambil yang ini. Okey, walaupun kita tulis 2 tu dapat kat sebelah sini kan, tapi maknanya yang double line tu akan ikut 2, yang satu line ni ikut negatif 3. Yang ni awak pergi buat tambah ni. So kena ingat hubungan negatif 4. Bila kita nak pindah, sebelum nak pindah kita kena tengok nombor yang kita nak pindah tu hubungan dia apa dengan pemboleh ubah yang sebelah dia, dengan sebutan sebelah. Macam gini kita ada 2 sebutan. Hubungannya tambah, hubungannya tolak. Jadi yang berlaku adalah operasi bila pindah-pindah tu operasi tambah atau tolak. Yang ini dia bukan 2 sebutan, dia adalah 1 sebutan. Jadi kita pecahkan sebutan tu daripada tak darab jadi bahagi. So Fika, ini sikit je lah yang tak betul. Awak pergi buat tambah rasanya, tambah 4 kan. Sebab tu awak dapat negatif 4. Tapi daripada segi konsep, saya rasa awak dah faham. Cumanya sebab pengiraan awak sangkut sikit kat situ. Sebab tu awak dapat jawapannya tak betul. Tapi konsep dah betul dah. Konsep awak dah faham. Cuma sebab pengiraan tu tak betul jadi awak dapat jawapan lain. Okey, satu lagi soalan. So soalan ini yang satu saja awak cuba pecahkan. Berapa pecahan yang sepatutnya awak dapat? Bincang teacher. Bincang. Okey, kita pecahkan. Oh, dah 9.5 je. Saya pun tak perasan 9.5 dah. Okey, kita pecahkan dulu yang ini kepada 2 bahagian. Kita ambil sebelah kiri dan kita ambil sebelah kanan. So, negatif 1 lebih kecil daripada 3/5x tolak 4. Satu lagi, 3/5x tolak 4 lebih kecil daripada 8. Dia jadi 2 lah. Yang kat tengah tu kita tulis 2 kali. So yang ni pindah macam biasa, negatif 1. Yang ni negatif 4 ni datang dulu, tambah 4 kecil daripada 3/5x. Jadi yang ini akan dapat 3. Lebih kecil daripada 3/5x. So yang ini kita pindahkan. Per 5 akan datang jadi darab. 3 darab 5. 3 ni duduk di sebelah x. Okey, tak apa, saya pindah satu-satu. 3x. 15 kan? 15 x jadi per 3. So sekarang kita akan ada 5 lebih kecil daripada x. Ataupun kita balikkan dia, 5 lebih besar, x lebih besar daripada 5. Yang ini pindah dia 3/5x kecil daripada 8. Yang ini pindah dapat tambah 4. Lepas tu 5 kita pindahkan dulu. Tinggal 3x. 12 darab 5. X lebih kecil daripada 12 darab 5. 60. Perkan dengan 3. So kita akan dapat x lebih kecil daripada 20. Jadi kita nampak yang ini pun bertentangan arah. Jadi nombor kecil 5, nombor besar 20, x duduk tengah-tengah. Jadi dia semua satu. Inilah jawapan yang kita cari. Itu saja untuk malam ni. Okay? So hopefully boleh faham. Kalau tak faham, tak apa. Saya Terima kasih teacher. Hopefully saya sempat nak edit dan nak upload terus malam ni. Okay, itu saja kelas malam ni. Assalamualaikum. Selamat malam.